Tu jangan terima jawatan kalau kita tak mampu. Tolak siap-siap. Tapi kalau jemaah nak juga, waktu tu kita terima dengan pertolongan Allah. Ni nak pelihara raya ni. Tak payah duk pergi candang lah nama kita nak dicalon. Tak payah. Kalau Allah Ta'ala nak pilih, naik nama kita. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, kita buat kerja seperti tu juga. Yang penting dia sifat walak tu, sami'na wa ata'na. Walak penuh kasih sayang, taat pada pemimpin. Allahu Akbar. Ni bagi semangat kat tuan-tuan. Untuk apa dia? Untuk ikhlas tiasa mati syahid. Yang tu slogan kita. Nak mati syahid kan? Doa kita pada Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikan aku mati syahid. Ikhlas dalam perjuangan. Tak ada jawatan pun berjuang, cara tak ada jawatan. Ada jawatan, cara jawatan. Yang penting dia ikhlas kerana Allah. Malam ni kita rehat kitab. Kita baca risalah ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, arahan daripada Dewan Ulama untuk baca ataupun tazkirah, ucapan ataupun makalah daripada Tuan Guru Presiden baru ni di Rusila, buat di TTMS di Terengganu. Jadi insya-Allah kita baca risalah ni, dan sambil-sambil itu kita seliklah dengan kitab tasawuf ni. Sebab mengaji tasawuf ni penting. Mengaji tasawuf ni penting. Orang politik tak ada tasawuf, dia akan jadi jahat. Tapi orang yang tasawuf tak berpolitik, dia akan dihina. Jadi penting mengaji dua-dua ni. Ilmu politik penting, ilmu tasawuf penting. Jadi insya-Allah saya baca malam ni risalah ni. Saya minta izin lah ke ahli semua, ahli jemaah semua, kita baca risalah ni sekali. Minggu depan kita sambung balik kitab insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Wajib adanya kumpulan Islam. Wajib adanya kumpulan Islam. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Zar, bukan Abu Zar, Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ni jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar ni, Huzaifah ni, dia ni kalau jumpa Nabi, dia tak minta nasihat ataupun minta yang baik-baik ataupun berita baik-baik. Tapi Huzaifah ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta cerita yang khabar buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang menggerunkan, yang satu ancaman, bukan targhib tapi tarhib, satu amaran, ancaman. Jadi cerita Huzaifah Al-Yamani ni, satu hari dia minta kat Nabi nasihat, cerita tentang akhir zaman. Akhir zaman ni antaranya Nabi nasihat duduk dalam jemaah. Duduk dalam jemaah, penting duduk dalam jemaah Islam. Jadi mukaddimah dia, Tok Guru Presiden ni dalam ucapan dia, dalam kitab dia, saya baca juga mengajak dekat Surah Matayak, kitab Khulafah Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khilafah Ar-Rashidin. Jadi Tok Guru ni dia mesti baca ayat Quran. Naqal dia, tulisan dia, ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Jadi dia buka mula firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummah yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada perkara ma'ruf, mencegah daripada perkara mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni ayat cerita tentang amal ma'ruf nahi munkar. Kalau ayat ni cerita tentang umat, wal takum minkum ummah, mesti ada di kalangan umat aku. Di kalangan umat ni kita semualah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Umat Nabi ni bukan semuanya yang baik, bukan semua jahat, bukan semua Islam, bukan semua kafir. Umat Nabi SAW. Jadi umat ni akhir zaman ni ada 7 bilion umat manusia. 7 bilion lebih. Yang Islam dia 1 bilion lebih. Maknanya ramai lagi yang tak Islam. Dan Islam tu pecah lagi. Ada yang munafik, ada yang fasik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ummah ni ummah yad'una ilal khair, ummatun yad'una ilal khair, yang ajak kepada kebajikan. Ni yang disebut ummah ni. Ummah dia ada dua. Satu ummah ijabah, satu Allahumma salli ummah ittiba'. Ummah ijabah ni siapa dia? Iaitu orang yang terima Islam, orang yang ikut Islam. Satu lagi umat Allahumma salli ala umat yang ijabah ni, orang yang terima Islam, tinggal dia pergi nasihat dia untuk ikut Islam. Satu lagi umat ittiba'. Umat ittiba' ni umat yang ikut sunnah Nabi SAW. Ada 3 semua. Satu lagi umat yang tak masuk Islam lagi. Umat ittiba', umat ijabah. Satu lagi umat Allahumma salli ala. Mahu ingat kamu? Ada tiga umat. Satu umat yang tak masuk Islam lagi. Satu lagi umat ijabah, umat yang dah masuk Islam. Satu lagi umat ittiba', umat yang ikut sunnah Nabi SAW. Yang yad'una ilal khair ni orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Bukan takat dia seorang buat baik, tapi dia ajak juga ahli keluarga dia, jiran dia, sahabat dia, seluruh umat baginda Nabi SAW buat baik. Tu doa dia bukan doa untuk dia seorang masuk syurga, tapi doa untuk umat seluruhnya. Ni siapa dia? Ni orang yang waliullah. Waliullah dia tak doa untuk dia seorang, tapi dia doa untuk umat Nabi SAW. Kita ni pun macam tu juga, doa untuk umat. Sayang umat ni, sebab Nabi SAW mencintai umat lebih daripada kita cinta Nabi SAW. Tanda dia apa dia? Tanda dia Nabi kata, syafaati li ahli al-kabair. Syafaat aku untuk umat aku yang buat dosa besar. Dosa ni kecil, kita kata kecil je terus jadi besar. Kalau ulama, kalau orang awam kecil lah, tapi kalau dihimpun dia akan jadi besar juga. Tapi orang ulama, orang yang salik ilallah, sebut kecil je dia jadi besar. Sebab apa? Sebab dia ittiba', orang lain akan ikut. Kalau guru tak main sembahyang jemaah, guru duk ajak anak murid main sembahyang jemaah, tiba-tiba guru tak sembahyang jemaah, guru dia menanggung dosa besar. Tu kata penting. Tu saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila jadi, bukan jadi guru pun, tapi guru peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah aja. Apabila jadi guru ni, antara benda yang saya ingat pesan tok guru saya, jangan tinggal sembahyang subuh berjemaah. Jangan tinggal sembahyang subuh berjemaah. Bahkan guru jadi imam, hak tu aula, lebih aula. Guru jadi imam, saya wajibkan diri saya tiap-tiap pagi saya sembahyang subuh berjemaah dengan pelajar, dan saya jadi imam ikutan. Sebab awal pagi ni fi buku ni Nabi kata berkat awal pagi ni. Apa kita tak mau jadi imam, kita pimpin anak murid kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru saya kata, antara orang yang boleh jaga solat subuh berjemaah, orang yang terlepas daripada sifat nifak, sifat munafik. 2 sembahyang, iaitu sembahyang subuh berjemaah dan sembahyang isya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut akhir zaman ni ada orang yang tak mau tengok muka aku. Bahkan di akhirat dia tak boleh tengok muka aku. Nabi kata, la yara wajhi salasatu anfus. 3 golongan yang tak boleh tengok muka aku di akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Kita ni umat Nabi SAW kena rasa risau.
Takut-takut Nabi tak mengaku kita sebagai umat dia. Ni saya selit sikit lah, sebab cerita ummah. Saya pun tak pandai, tapi apabila baca risalah Tuan Guru Presiden ni, dia boleh syarah panjang. Syarah panjang tu ikut kefahaman kita. Agak ada lebih alim lagi. Waktu saya mengaji dekat Al-Azhar tu, Masjid Al-Azhar tu, Tuan Guru baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu syarah 17 kali kuliah. Huruf ba tu saja. Tu dia alim sungguh. Kita tak alim, ba tu cukup dengan maksud dia dengan nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kata 3 golongan ni tak dapat tengok muka aku di akhirat. Siapa dia? Yang pertama dia Nabi kata aqu liwalidain, orang yang durhaka pada mak ayah. Na'udzubillah min zalik. Saya ni sehari dua ni takut tuan-tuan, takut durhaka kat mak, tak mendahului mak dan ayah. Kita hidup ni apa-apa pun kalau nak berkat, kalau mereka ada ni, mendahului mereka dulu, tanya mereka dulu, minta izin, berkat hidup kita. Aku walidain ni tuan-tuan, tak payah kata derhaka pada mak ayah ni kita caci maki. Nabi kata di akhir zaman ni ada orang caci mak ayah. Terkejut para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada orang caci maki mak ayah? Ada. Nabi kata, apabila siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, apabila orang kata kat mak ayah dia mengiyakan, ataupun dia dengar aja, ataupun ni ulama syarah ni, ataupun orang kata anak siapa ni? Anak kami teruk tak ada dah. Tu pun menghina mak ayah kita, termasuk mencaci, menderhakai mak ayah kita. Na'udzubillah min zalik. Ni Nabi sebut golongan yang aqu liwalidain, orang yang tak boleh tengok aku di akhirat. Allahu akbar. Nabi ni tunggu kita 3 tempat saya sebut dah. Telaga Kausar, titian sirat, lepas tu pada pintu syurga. Duk tunggu je mana sahabat, mana anak umat aku ni nak bagi syafaat, nak tolong kita. Jadi kita nak dapat syafaat Nabi SAW, jaga yang pertama, jangan derhaka pada mak ayah. Yang kedua dia kata Nabi, wa tariku sunnati, tak mau amal sunnah aku. Allahu akbar. Tuan-tuan belajar lama dah, 20 tahun, 30 tahun. Apa kita tak mau tingkatkan sunnah kita, kualitikan ibadat kita? Setiap hari tuan-tuan tulis, tak kurang kalau tuan-tuan belajar lama ni, tak kurang 100 sunnah dalam diri Nabi, dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan mukjizat Nabi ni banyak sungguh. Kata Imam Nawawi ada 1020 mukjizat Nabi SAW. Mukjizat yang paling besar iaitu Al-Quran. Al-Quran ni tinggal kat kita sampai yaumul qiyamah. Kita baca lagi, kita baca, kalau kita tadabbur lagi, kita tadabbur lagi, kita tak faham lagi, banyak lagi kita tak tahu. Allahu akbar. Sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, sunnah Nabi ni saya selalu kempen bulan Rabiul Anwar ni. Amal sunnah atau dia sugi. Saya pergi mana-mana pun ajak orang bersugi, beli sugi. RM1 5 kupang lah. Kalau beli dekat Shopee 7 kupang. Orang KL tak tahu 7 kupang, 70 sen. 70 sen. Nak abang kata beli banyak, murah lagi. Allahu akbar. Saya siap boleh meniaga lagi kat budak tahfiz dah. Tuan-tuan kalau nak beli, saya beli 2 kotak. Tuan-tuan, ustaz saya pergi kedai tak ada sugi, order saya. Saya buat mai siap. Saya ni bukan sebab apa, melalui pengalaman saya, sugi ni kerja hilang lah. Tak sebab apa, dia tak motor, tinggal hilang. Saya kata, syaitan ni pandai juga. Syaitan ni pandai juga. Kita beli hak yang nak amal sunnah ni lagi rasa mudah, lagi ujian dia hebat. Beli banyak-banyak, dia tinggal, hilang, pakai, buka baru. Jadi tak rugi tuan-tuan kayu sugi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besar daripada dia. Akhir kalam boleh sebut la ilaha illallah. Ni akhir kalam. Bahkan saya sebut, kalau siapa yang amal sugi, ada orang histeria. Kata Habib Haidar, ambil kayu sugi ni, katak atas hidung, baca surah Al-Qalam ayat yang pertama, nun katak, insya-Allah dia sedar daripada histeria dia. Tu fadilat banyak kayu sugi ni. Lain daripada kayu sugi ni, mewangikan mulut kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak lagi dah kelebihan fadilat yang banyak.
amal sunnah Nabi ni, siapa yang amal sunnah Nabi di akhir zaman ni, Nabi kata pada man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajru syahid. Nabi kata pahala 100 pahala mati syahid. Satu sunnah 100 pahala mati syahid. Allahu akbar. Yang paling besar kali pada Nabi kata faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang amal sunnah aku ni, dia cinta dekat aku. Cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk dalam syurga bersama aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang paling besar lagi iaitu menegakkan Islam di atas muka bumi Allah. Nabi ni sanggup tinggal Mekah, hijrah ke Madinah untuk apa dia? Untuk daulah Islamiah. Ni nak sambut pilihan raya dekat ni. Tuan-tuan, jangan tak mundi tuan-tuan. Ni kewajipan mundi. Antaranya ulama sebut fiqhul wajhul silmiyah ni antaranya perang cara damai. Bukan cara perang angkat perang, angkat parang, angkat pedang, bukan. Cara damai ni antaranya fiqh zaman lah ni. Maknanya mudah tapi berat kalau umat tak faham. Bila umat tak faham ni menyebabkan umat tak mau mundi. Bukan tak mau mundi, bahkan mempermainkan politik. Politik apa? Politik Islam pun sama. Tak sama tuan-tuan. Kalau kita mengaji tasawuf, bila orang politik mengaji tasawuf, dia akan jadi baik. Macam almarhum Tok Guru Nik Aziz, sebab dia bertasawuf dan bahkan dia berpolitik. Dia ubah Kelantan tu antaranya paling besar jasa dia pada perbankan Islam. Tu jasa sampai bank semua. Tuan-tuan pi public bank pun ada Islamik, Holium Bank pun ada Islamik. Tu dia besar tu. Buat kerja Islam ni, tegakkan agama Islam ni. Kita pangkah tuan-tuan. Kalau kita pangkah silap, kita tanggung dosa. Kalau kita pangkah orang tu buat silap, kita dapat pahala, tak ada masalah. Tu bab fiqh muwazanat, timbangan dia. Islam ni mudah, tapi jangan buat-buat mudah. Yang tu yang kedua, wa tariku sunnati. Yang ketiga dia, Nabi kata wa man lam yusalli alayya wa man lam yusalli, apabila sebut nama aku, zukiltu bi baina yaday, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sambut balik nama aku, dia tak sahut nama aku sallallahu alaihi wasallam. Tu dia, ni umat yang tak dapat tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min zalik. Takut tuan-tuan, kita duduk akhir zaman ni kena perbanyakkan selawat. Yang kita mengaji tasawuf tu untuk apa tuan-tuan? Ni takhalli, nak kosongkan dalam ni dosa-dosa kita yang banyak, nak buang sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni menyebabkan dosa-dosa kita ni, menyebabkan payah nak selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal selawat kat Nabi ni sallallahu alaihi sayyidina Muhammad setengah jam 1000 kali. Setengah jam. Tu orang biasa lah. Kalau orang yang luar biasa mungkin sejam, mungkin ke 2 jam. Tapi nak selawat ni payah sebab apa? Sebab dosa kita. Nak ingat Allah payah, nak selawat lagi payah. Takkan orang yang boleh selawat kalau orang yang banyak dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan boleh selawat. Sebab apa? Selawat ni dia nak tahalli, dia nak hias perangai yang baik, nak jaga akidah kita, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak hormat mak ayah. Ni besar tuan-tuan, selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ni pada yad'una ilal khair, ajak orang buat baik. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh orang buat baik. Bukan takat ajak orang buat baik, suruh orang buat baik. Ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat kebajikan, orang buat baik, jangan buat jahat. Suruh orang buat baik je nah. Tuan-tuan buat WhatsApp, antaranya banner, poster tuan-tuan tak mai pun. Sebab tuan-tuan sibuk, tuan-tuan WhatsApp pergi dalam grup-grup lain, ajak kawan. Tu ajak orang buat baik. Bukan seorang-seorang tahu duduk seorang-seorang. Ogi tuan-tuan, kita ni markah speaker sedap. Saya sakit perut tadi lepas mayar tu. Hari ni kenduri 6 tempat, pi 4 tempat. Dia sakit perut dah, dia tak dandan dah. Alhamdulillah, mamu sama zikir tadi, saya duduk atas tandas. Sedap speaker, dengar jelas. Dalam tandas pun dengar jelas zikir. Allahu Akbar. Tu dalam tandas.
tinggal dia saya tak kusyuk lah. Kalau saya duduk pada dengar tu jenuh kan. Nak habaq kata speaker sedap, selesa, aircon. Allahu akbar. Kufur lagi kah nikmat Allah? Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, ajak orang buat baik, jangan sorang-sorang. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran, cegah maksiat. Ni pok-pok PH ni LGBT, depa biak macam tu je. Bahkan hina tuanku aja pun biak itu je. Ni pok-pok PH ni, depa ni bukan takat rasuah, depa pemberi rasuah. Tok Guru sebut toke-toke judi, bagi kat depa, bela depa. Tu yang kita tolak terus dengan PH ni. Tolak terus sebab apa? Sebab depa ni menggugat agama tu yang paling utama. Ada DAP ni yang bahaya ni. UMNO kita bukan putih, kita tangguh. Terus muafakat nasional ni. Tinggal dia dalam pilihan raya ni, kita dengan PN, Perikatan Nasional. Tuan-tuan kena jelas. Tuan-tuan kalau ditakdirkan UMNO menang, PAH menang, Perikatan Nasional menang, tetap kita kena terus muafakat. Untuk apa? Untuk terus daulat, untuk orang kata untuk memimpin negara ni. Sebab dia takkan cukup, dia takkan satu parti boleh pimpin negara kita ni. Tu orang lah ni. Tengok, saya dapat maklumat Tun Mahathir pun nak bergabung dengan Bersatu, masuk dengan GTA dia tu, nak masuk dengan PN ni. Maklumat maknanya dia pun, Tun Mahathir ni otak politik cerdik, tuan-tuan. Orang lama dia kata saya tetap nak lawan lagi Langkawi, tapi bukan sebagai PM dah lah. Tu tengok umur tua tu. Tapi saya tanya juga orang Langkawi, kalau Tun lawan menang lagi, menang lagi Tun. Tu dasar dia ada kat Langkawi tu. Nah, habaq kata masya-Allah tabarakallah. Tapi kita tak tahulah strategi politik, kita tak tahu pendekatan dia macam mana, kiraan dia macam mana, cula dia. Tapi insya-Allah kalau kita bersatu, kita cegah kemungkaran yang paling besar di negara kita pula ni, iaitu biak PH merintah sekali lagi. Waktu 22 bulan itu pun apa dia tak buat? Tulisan Jawi dia kacau, Islam dia kacau, Raja dia kacau. Tuan-tuan tahu tak, dia nak hilangkan status kita dalam identiti kita Islam tu, dalam Kad Melala tu, nak jadikan macam mana di Indonesia, di public. Ni antara agenda yang jahat, tuan-tuan. Allahu akbar. Kita kena sebut lah ni, orang Islam kena bersatu, kena bangkit. Saya ni dengan orang UMNO memang baik daripada dulu lagi. Bahkan saya belajar pun orang UMNO yang tajar saya. Orang PAH ni bukan, orang PAH ni banyak susah. Jadi orang UMNO ni senang. Jadi kita berpolitik budaya matang dan sejahtera antara politik. Jadi orang UMNO tajar lah ni, kita ajak dia ni, ajak buat baik, ajak, lepas tu suruh buat baik. Bukan takat ajak buat baik, suruh dia buat baik. Lah ni pun dia dah ada PN ni kan, dia koh dah. Alhamdulillah, orang yang tajar kita belajar lu. Dan alhamdulillah orang PAH tu bagi zakat kita waktu kita belajar lu. Orang PAH ni masya-Allah sumbangan dia sampai lah ni. Orang PAH ni dasar besar, tuan-tuan. Sekolah-sekolah mana ada sekolah agama rakyat yang mana banyak di seluruh Malaysia ni. Seritinya, Smitinya, Pastinya, uish, hebat. Ni antara ahli PAH yang ditarbiah untuk apa dia? Untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ni syarat dia. Syarat dia ada 3 syarat. Yang pertama dia yad'una ilal khair, orang yang sentiasa buat baik. Lepas tu dia ajak orang buat baik, ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua dia suruh orang buat baik. Lepas tu wa yanhauna 'anil munkar, dia cegah kemungkaran, dia tak bagi orang buat jahat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Nabi kata, tengok benda kemungkaran ni kena cegah. Kalau mampu dengan tangan, dengan kuasa, cegah dengan tangan. Tapi kalau tak mampu, Nabi kata, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, sebut benda ni salah. Walaupun kita hari itu merintah Perikatan Nasional, kita merintah setahun lebih kan, kita merintah, tapi kita, orang kata ada sikit, Ustaz Derih kata kita buat cara yang ada kuasa sikit, kita buat.
kemampuan kita, tapi kita tak tinggal benda yang mungkar ni. Kita tak bersama dengan mungkar. Tu jelas tuan-tuan, kena jelas. Tinggal dia tuan-tuan. Baru ni orang tanya saya, ustaz, orang tu orang UMNO, orang tu orang PH. Dia tanya saya dalam kuliah Kuala Perlis. Dia kata, ustaz, kalau ustaz lah, dia kata, ustaz jadi MB terus dia buh saya. Dia dah tak apa, tak nak masalah. Dia kata kalau ustaz jadi MB, agak-agak sambut maulid ni boleh barak macam negeri-negeri lain. Saya kata, kita ni Perlis ni kita ada raja. Raja kita ni jaga agama. Kita hukum maulid, sambut maulid ni hukum apa dia? Saya tanya balik dia. Dia kata tak tahu ustaz. Saya kata hukum maulid ni, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang alim besar Al-Azhar, hukum dia dua je. Bukan bid'ah tuan-tuan. Hukum dia sunat harus. Dia takkan pi makruh, dia takkan pi haram, dia takkan pi wajib. Hukum dia jelas. Jadi apabila benda sunat ni, benda sunat, jangan duk bergaduh benda khilafiyat, jangan duk bergaduh. Kita ada tuanku raja yang mendaulat, yang mimpin, yang jaga negeri kita. Jangan biar berlaku macam di Indonesia. Tak ada raja. Raja ni baik Tok Guru Presiden tuan. Dalam Al-Quran pun sebut raja, dalam Al-Quran pun sebut pemimpin. Jangan tinggal raja, jangan tinggal pemimpin. Tinggal dia apabila dia kata, kalau ustaz jadi MB, ustaz nak buat maulid. Saya kata insya-Allah kita buat maulid cara kita. Sebab lah ni pun duk buat. Ni Surau Taman Jali pun buat. Sebab apa? Sebab maulid ni nak menzahirkan kegembiraan, tanda kita cinta dekat Nabi SAW. Tak boleh ke? Buat cara boleh. Dah boleh tak bagi buat barak tu, takut benda lah ni pun baru tengok tazkirah. Tazkirah cerita Maulidur Rasul. Boleh je. Tinggal dia ada kaedah-kaedah yang mana kita nak bagi masyarakat faham. Yang penting faham tu. Bila faham, insya-Allah kita tak bergaduh. Benda yang khilafiyah ni kita tak berterusan bergaduh. Gaduh boleh, tapi bukan berterusan. Kita ittifaq, kita berpakat. Orang Islam kena berpakat lah ni. Baru wa ulaika humul muflihun. Baru Allah Taala kata kamu akan berjaya. Kamu takkan berjaya kamu pegang tasbih, kamu duduk sembahyang, duduk ratib dekat masjid, dekat surau, tapi kamu biar politik, amal makruf nahi mungkar kamu tak buat. Kamu takkan berjaya. Maknanya penting amal makruf nahi mungkar ni. Allahu akbar. Tak boleh tinggal amal makruf nahi mungkar ni. Tu satu jemaah yang ada yang Huzaifah tanya Nabi kata kena duduk dalam jemaah yang ada pemimpin Islam. Jangan tinggal. Selagi pemimpin kita ni ada pemimpin Islam, ada ulama yang memimpin kita, duduk dalam jemaah ni. Ustaz Azhar Idrus, orang tanya dia, ustaz parti mana? Dia kata, orang tanya dia, dia kata saya duduk parti yang banyak ulama di Malaysia. Parti apa? Dia tanya balik dekat orang tu. Orang tu kata parti PAS. Parti PAS. Tu parti PAS jelas. Nah, abang kata kita duduk dengan ulama. Kalau kita duduk dengan orang yang bukan ulama, kita pun takut. Takut apa dia? Takut kita sesat tuan-tuan. Akhir zaman ni. Ni Tok Guru sebut mengikut bahasa Al-Quran. Perkataan ummah di sini bermakna jemaah Islam. Tu dia. Ummah bermakna jemaah Islam. Allah Taala sebut dalam Quran ni banyak perkataan ummah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummah juga. Wa ma kana lakum liyanfiru kafah wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Kafah tu pun ummah juga. Duk satu kelompok yang mana yatafaqahu fid din, mengaji. Untuk apa dia? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Makna dalam Quran ni cerita ummah ni banyak. Apabila cerita tentang ummah, maksud dia jemaah Islam. Mesti dalam jemaah Islam. Selain itu digunakan juga beberapa perkataan yang seerti dengan iaitu Hizbullah, parti Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ala inna hizballahi humul mu'minun. Sebut hizbu ni antaranya parti, kumpulan yang nak tegak Islam. Ni Hizbullah. Dalam Quran ada surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Cerita ni tentang jemaah ni, cerita tentang parti ni.
Allahu Akbar. Ummah, yang perkataan ummah dalam Al-Quran beri maksud yang pelbagai makna. Tok Guru Presiden, orang alim, orang bukan takat alim saja tuan-tuan. Tok Guru Presiden kita ni orang yang mengaji ilmu siasah, buat master siasah. Malam ni derah sikit lah. Sebab tuan-tuan tak ada kitab, saya seorang ada kitab. Kalau saya buat baca-baca kitab dengannya, bermula dengannya, tuan-tuan pun dengannya habis. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tekan dia pada Tok Guru kita ni alim. Bukan alim isu, bukan takat alim, bahkan dia ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad haraki. Haraki ni turun ke medan siasah. Turun medan semasa, cerita bab semasa. Ulama pondok ni cerita tauhid, cerita fiqh, cerita ilmu tasawuf memang hebat. Tapi lah kali ilmu haraki, ilmu semasa tak tahu, sirah tak tahu, menyebabkan ulama pun tak ikut jemaah Islam. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, akhir zaman ni saya cukup takut. Saya bukan ulama, jadi saya takut lagi takut. Sebab ulama sendiri pun terpancut, orang kata terpelanting, keluar daripada jemaah. Tengok orang yang keluar jemaah Islam, orang keluar daripada PAH, jadi apa? Oh, Ustaz Hasan Syukri tebuk dah dulu, almarhum. Orang keluar PAH ni, orang terus, orang akan Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala laknat semua makhluk di bumi, laknat sebab dia keluar daripada jemaah Islam. Allahu Akbar. Tambah-tambah kalau dia pegang jawatan, tu jangan terima jawatan kalau kita tak mampu, tolak siap-siap. Tapi kalau jemaah nak juga, waktu tu kita terima dengan pertolongan Allah. Ni tak pelihara raya ni, tak payah duk pergi candang lah nama kita nak dicalon, tak payah. Kalau Allah Ta'ala nak pilih, naik nama kita. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, kita buat kerja seperti tu juga. Yang penting dia sifat walak tu, sami'na wa ata'na, walak penuh kasih sayang, taat pada pemimpin. Allahu Akbar. Ni bagi semangat kat tuan-tuan. Untuk apa dia? Untuk ikhlas tiasa mati syahid. Yang tu slogan kita. Nak mati syahid kan? Doa kita pada Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikan aku mati syahid. Ikhlas dalam perjuangan. Tak ada jawatan pun berjuang, cara tak ada jawatan. Ada jawatan, cara jawatan. Yang penting dia ikhlas kerana Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Ni jemaah. Yang pertama ada ummah dengan bermakna waktu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sesungguhnya jika kamu undurkan, yakni tangguhkan azab daripada mereka sampai ke suatu waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah pada waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan daripada mereka, dan mereka itu diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperelok-elokkan. Ni cerita bab jemaah, bab ummah. Syarah dia, Tok Guru kata, ummah yang bermakna waktu dan ketika. Waktu ni ada masa dia. Tuan-tuan, kita ni mati. Waktu yang pertama sekali, awwalu min manazilil akhirah, iaitu alam barzah. Saya cerita dekat Makkah, Kampung Surau, kuliah saya. Barzah ni pertama sekali alam kita, alam permulaan. Pun disebut ummah juga. Kata Tok Guru Presiden. Orang kata, kubur masing-masing lah kan. You sibuk apa? Kita mati masing-masing, duduk dalam kubur masing-masing. Kalau duduk kubur sebelah hang tu masalah. Sekali kalau kena azab, aku bertumpah juga kan. Itu yang aku tak mahu tu kan. Maknanya dalam kubur tuan-tuan, Abu Qatadah, waktu Nabi nak sembahyang jenazah ni, siapa yang Nabi sembahyang jenazah, semua dapat syafaat Nabi SAW. Apabila Nabi nak sembahyang jenazah, Nabi katanya, orang ni ada hutang tak? Orang ni ada hutang tak? Apabila sebut orang ni ada hutang, Nabi tanya, hutang berapa ringgit? Sahabat kata, dia hutang 2 dinar. Siapa nak jamin dia? Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, aku jamin dia. Apabila Nabi ada orang jamin, Rasulullah akan sembahyang jenazah orang tu. Rasulullah pun sembahyang. Lepas tu 2-3 hari jumpa balik Abu Qatadah. Hang bayar dah hutang orang tu.
Dia kata, Allah, lupa Rasulullah, aku tak bayar lagi. Lepas tu Rasulullah kata, pergi bayar hutang kawan tu. Jumpa lagi 2-3 hari, 2 hari lepas. Rasulullah tanya, Abu Qatadah, bayar dah hutang? Bayar dah Rasulullah. Al-an, Nabi kata, Al-an marratu alaihi jildah, atau kama qala Nabi SAW. La ni kulit dia dalam kesejukan. Waktu la ni sebab anda bayar hutang dia. Sebelum tu dia kena azab. Hutang ni kalau syahid pun, mati syahid pun tetap kena azab. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Ni hutang berat, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggal doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahr rijal. Nabi kata, siapa yang baca doa ni, dia tak matilah hutang. InsyaAllah, tuan-tuan. Saya yakin sungguh, dulu saya susah, saya miskin, saya baca doa ni. Dan tu Ustaz Rifai, dia kata anak murid jangan tinggal tiap-tiap kali selepas sembahyang. Doa ni maksud, ada dalam maksurat. Orang pah jangan tinggal maksurat, jangan tinggal doa ni setiap kali selepas sembahyang fardu. Saya pesan, untuk guru ijazah kat saya ijazah kat tuan-tuan, tuan-tuan amal, jangan tinggal doa ni. InsyaAllah tuan-tuan akan jadi tak serabut. Walaupun ujian ni macam-macam ujian, tok guru kita lagi hebat ujian. Rasa berat nak pimpin jemaah Islam ni, tapi tok guru dia ada doa dia. Ni doa Nabi SAW. Tuan-tuan baca doa ni. Ummah yang kedua bermakna imam atau pemimpin. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ialah seorang imam, pemimpin yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus. Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Ni maksud ummatan. Ummatan ni pemimpin ataupun imam. Maksud ummah ni banyak, dia ikut ayat. Yang ketiga, dia ummah yang dimaksudkan dengan ajaran atau disebut dengan diikuti atau dianut. Allah Ta'ala sebut, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Ni ummatan. Maksud dia ikut pun boleh sebut, pun disebut juga dengan dianut, dengan anut atau dan ajaran yang telah disampaikan oleh mak ayah mereka, disebut dalam Quran. Dan maksud ummatan yang keempat yang bermakna sekumpulan orang, Allah Ta'ala sebut, walamma warada ma Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Surah Qasas juzuk 20. Patut dia belik-belik sikit ni dah. Patut tulisan dia kelabu tau ni. Kita duk baca teks, selalunya kita dan mutalaah dulu kitab. Petang ni dia bagi risalah ni, tak dan mutalaah dah lah, terus baca je lah. Dan harapan dia kita faham waktu kita duk pi liqa, pi tamrin, pi usrah, nuqabat, pah pusat, kita duk dengar tok guru syarah, yang tu je kita sebut. Apa yang kita ingat, kita bukan alim tapi kita duk pi duk tadah dengan tok guru sebut yang tu yang kita sampai. Tiga dia ayat ni, dia ayat dia duduk tengah-tengah, duduk 20. Dia susah sikit lah. Walamma warada Madyana wajada alaihi ummah. Sebut ummah juga. Ummah yang maksud sekumpulan orang, iaitu tak kala sampai di sumber air negeri Madian, ia menyumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberikan minuman kepada ternakan mereka, dan menjumpai di belakang orang kebanyakan itu 2 orang wanita sedang menghambat ternakan mereka. Musa berkata, apakah maksudmu dengan membuat begitu? Kedua-dua wanita itu menjawab, kami tidak dapat memberikan minuman kepada ternakan kami sebelum mengembala-gembala itu memulangkan ternakan mereka, sedang bapa kami ialah orang yang tua, telah lanjut umurnya. Cerita tentang umat juga. Cerita apa dia? Sekumpulan orang. Ni maksud umat. Dalam Tok Guru syarah umat ni, ada maksud dia ada 6.
Umat yang kelima, umat yang bermakna kumpulan yang menganut sesuatu agama. Firman Allah, likulli ummatin ja'alna mansakanhum naskisuh fala yunazi'unnaka fil wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Surah Al-Hajj juzuk 17. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kami benar-benar berada di jalan yang lurus. Dan ummah lagi yang keenam, Tok Guru sebut, yang bermakna satu jemaah atau kumpulan parti daripada kalangan mereka yang menganut agamanya. Allah Ta'ala kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ayat yang kita baca ni, Tok Guru sebut, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cerita bab jemaah baru, tak masuk lagi ciri-ciri jemaah Islam. Mai nanti pula saya rasa sampai pilihan raya kita baca risalah ni. Saya tinggal tau ni risalah ni. Boleh tak mau? Boleh Haji Fadil? InsyaAllah bagi orang faham Islam, dalam jemaah Islam macam mana ciri-ciri jemaah Islam pula akan datang insyaAllah. Moga-moga manfaat pada diri saya dan semua yang hadir pada malam ni. Saya minta maaf kalau ada kurang dan silap. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.